Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini Agenda Awani. Kita melalui setahun lebih ketika berdepan dengan COVID-19. Mungkin ada dalam kalangan kita bila bercakap berkaitan dengan SOP, dua perkara utama yang kita ketahui. Satu adalah pakai pelitup muka, yang kedua adalah adanya penjarakan fizikal. Tetapi SOP ini sebenarnya banyak lagi cabang dan juga alirannya yang perlu kita tahu. Dalam situasi sekarang ini, banyak sektor yang telah dibuka. Kita nak bercakap berkaitan dengan meriahnya kenduri dan juga riadah yang kita lakukan ataupun kita laksanakan. Tetapi dalam keadaan dan juga situasi itu, mungkin SOP ini kita tidak endahkan. Jadi hari ini saya nak bersama dengan pakar kesihatan awam Profesor Madya Dr. Malina Osman nak melihat kepada bagaimana keberkesanan SOP ini, keberkesanan kita sebagai rakyat Malaysia untuk menjaganya dan juga mengekang penularan COVID-19. Adakah kita berjaya ataupun sebaliknya? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih doktor bersama dengan Agenda Awani. Ini kita nak cakap pasal meriah kenduri dan juga riadah SOP tidak diendah. Apa yang doktor boleh katakan setakat ini? Mungkin ada berita-berita tular yang kita dengar setakat hari ini. Sebelum tu kita tengok pola kita lah, pola wabak pandemik yang telah kita lalui lebih tahun ni. Seminggu kebelakangan ni kes tidak berganjak, masih lagi pada paras 14,000 lebih kes aktif tu. Tapi dalam masa yang sama kita perhatikan pola tingkah laku di kalangan sebahagian besar masyarakat kita seperti seolah-olah tidak mengendahkan kepematuhan terhadap SOP. Ianya ketara kalau kita tengok dalam paparan di media sosial terutamanya. Majlis-majlis bergambar sempena kenduri kahwin ataupun majlis-majlis keramaian antara keluarga. Kadang-kadang ada yang buat majlis berkumpul family gathering, majlis tahlil, menyambut Ramadan dan sebagainya. Pada pandangan saya, kalau melihat pada pola tingkah laku ni, kita semua mesti berpatah baliklah pada apa yang telah dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan. Maksudnya kita masih belum lagi keluar daripada pandemik. Pematuhan tu perlu kita kekalkan. Kita perlu bersabar pada pandangan saya untuk tempoh 3 hingga 4 bulan lagi sebelum kita semua masing-masing boleh dapat vaksin dan seterusnya kita dapat keluar daripada pandemik ini. Doktor, pola kes dan juga pola tingkah laku yang doktor kata tadi ketika majlis kenduri kahwin, contohnya tahlil dan sebagainya. Kalau kita nak cakap berkaitan dengan ambil gambar ini doktor, kadang-kadang bila nak masuk ke majlis berkenaan, SOP-nya telah pun dipatuhi, pakai pelitup muka, cek suhu dan sebagainya. Tetapi bila ambil gambar ni doktor, kena buka topeng supaya nampak muka dan juga gambar kita dalam gambar berkenaan. Apa komen doktor? Pada pandangan saya kena jaga jarak lah Kalau misal kata nak juga muka tu nampak maksudnya penjarakan 1 meter tu perlu diamalkan. Ia boleh dikecualikan untuk keluarga yang terdekat. Maksudnya memang mereka tinggal serumah sebelum itu. Tapi kalau misalkan kata dengan keluarga jauh, dengan kawan-kawan yang jarang berjumpa, penjarakan tu mesti kita kekalkan. Pada pandangan saya kita kena ambil berat keadaan ini. Sebab pola yang telah kita saksikan pada Disember, Januari lalu telah memberikan kita impak yang mana kita mendapat kes maksimum sehingga melebihi 50,000. Jadi kita tak naklah perkara itu berulang lagi. Doktor, bagaimana untuk kita memastikan pertimbangan ketika mengadakan majlis kerakyaan seperti kenduri kahwin, pernikahan dan sebagainya ini dapat dikekang dengan baik mengikut SOP dan sebagainya? Penambahbaikan apa yang perlu ada terutamanya dari segi kawalan dan sebagainya? Saya cadangkan supaya setiap keluarga yang terlibat dengan majlis-majlis keramaian tu biasanya kita akan buat macam mesyuarat ataupun perbincangan dalam keluarga terdekat ataupun jiran-jiran yang berdekatan. Mungkin salah satu jawatankuasa yang perlu diwujudkan ialah jawatankuasa pemantauan. Maksudnya ada individu, mungkin di kalangan mereka ni adalah doktor, petugas kesihatan yang memang bertugas di hospital ataupun klinik masing-masing, mengambil tanggungjawab berkenaan untuk membuat pemantauan. Sebab kadang-kadang SOP ni kalau kita tengok secara umum di atas kertas tu dia nampak begitu cantik, maksudnya tersusun, sistematik sekali. Tapi bila di peringkat pelaksanaan kita memerlukan satu pihak yang neutral, maksudnya untuk melakukan pemantauan tersebut bagi memastikan apa yang ada di dalam kertas tu dapat dilaksanakan dengan baik. Sebaik-baiknya mereka yang menjalankan aktiviti pemantauannya adalah mereka yang benar-benar dapat melaksanakannya dengan
peraturannya ketat lah, tak boleh lah macam apa berlaku sambil dewa dan sebagainya, dan mungkin menyebabkan sebahagian daripada peraturan tu ditolak ansur dan sebagainya tidak dapat dilaksanakan. Doktor, adakah SOP sekarang ini betul-betul jelas? Sebab SOP seperti yang saya nyatakan di awal tadi, mungkin dua perkara yang kita ketahuinya secara jelas, iaitu pakai pelitup muka dan juga penjarakan fizikal. Tetapi bilangannya, bagaimana keadaan dan juga situasi setempat itu, adakah jelas ketika ini, doktor? Bagi saya bila dibentangkan, kita tengok pada pandangan saya jelas ya, tapi saya melihat bahawa di kalangan masyarakat awam kadang-kadang perkara itu tak dapat nak diterjemahkan mengikut apa yang sepatutnya. Saya bagi contoh, katalah kita kata keluasan tu perlu diambil kira ya bila kita hendak mengundang jumlah tetamu ataupun individu yang perlu berada di satu tempat pada satu keadaan. Dan keadaan itu sebenarnya taklah susah bagi kita untuk mengira. Tapi bagi kita sebagai masyarakat, pengiraan itu kadang-kadang adalah merupakan satu perkara yang agak sukar. Jadi untuk itulah saya berpandangan bahawa di samping ada jawatankuasa ataupun pihak yang membantu pemantauan SOP, pemakaian pelitup muka dan penjarakan, dalam masa yang sama juga ada yang memantau jumlah individu yang berada di satu tempat ya, dan mereka melihat keadaan tersebut dalam situasi yang berjaga-jaga, maksudnya tidak terlalu mengambil mudah ya keadaan tersebut, sebab keadaan ini boleh menyumbang kepada kesesakan yang tidak dijangka dan juga mendedahkan pada individu tertentu mungkin ada potensi berlaku tularan jangkitan. Doktor, menjelangnya Ramadan dan juga Aidilfitri, pastinya ada perancangan dan juga pengharapan daripada masyarakat dan juga umat Islam di Malaysia, rentas negeri dan sebagainya untuk berkumpul, ziarah menziarahi. Adakah doktor melihat kepada dalam tempoh ini penguatkuasaan ataupun SOP itu perlu diperketatkan lagi supaya apa yang berlaku sekarang menerusi apa yang doktor kata, pola kes ini kita dapat turunkan lagi dengan mengetatkan lagi SOP yang sedia ada? Saya cadangkan kalau dapat diketatkan semula, maksudnya rentas daerah tu dapat dikekang sepanjang bulan Ramadan ni. Maksudnya masing-masing boleh melaksanakan solat tarawih macam biasa seperti mana yang telah dibenarkan. Tapi mungkin sepanjang tempoh Ramadan ni yang pernah dilaksanakan sebelum ni, larangan rentas daerah, pada pandangan saya perlu ya, sebab apa? Dalam keadaan sekarang ni disebabkan oleh kebenaran rentas daerah telah dibenarkan, kita melihat sebahagian besar telah tidak mengendahkan sebahagian daripada SOP, terutama bila ada family gathering ya, perhimpunan keluarga dan juga perhimpunan social gathering dengan kawan-kawan. Dan ini ketara kita lihat seperti mana yang dipaparkan ya dalam Instagram, Facebook dan sebagainya. Dan ini pada pandangan saya sebagai individu yang mencerap keadaan ini secara keseluruhan agak kecewa sebenarnya, sebab kita mengharapkan bila kita melihat pola turun ya pada Februari, Mac ya, kita harap pattern atau pola ini berterusan, tapi ia tidak berlaku dan kita bimbang ya, sekiranya keadaan SOP yang tidak diendahkan ini kekal dan ia akan menyebabkan kita berhadapan dengan potensi gelombang keempat. Dan kita semua mengharapkan dapat menyambut Aidilfitri bersama mereka yang kita kasihi dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau pada tempoh ini kita tidak berjaga-jaga, saya bimbang ya keadaan yang kita harapkan itu tidak dapat kita laksanakan. Acara kerajaan seperti kenduri tahlil, kenduri perkahwinan dan sebagainya ni, kita nak beralih kepada kawasan dan juga tempat awam. Tambah pula sekarang ini cuti sekolah bermula dan juga ini antara perkara besar yang perlu kita ambil maklum. Yang mana mungkin bila kita cakap majlis-majlis kerajaan ni, ia jelas perkumpulan itu berlaku di situ. Tetapi di tempat-tempat awam juga ini memperlihatkan jumlah orang ramai yang begitu banyak. Penjarakan fizikal mungkin tidak berlaku. Apa komen doktor? Saya berpendapat setiap keluarga terutamanya dapat melihat ya kesesuaian apabila kita nak bawa anak-anak ataupun keluarga ke suatu tempat ya. Untuk tempat-tempat yang agak luas ya, macam saya tengok di tepi pantai ya, ataupun di tempat-tempat yang agak tidak begitu sesak ya,
Kalau nak bawa anak-anak tu, pada pandangan saya perlu melihat kepada aspek tersebut, ya, dan elakkan juga sebab kadang-kadang bila kita travelling ni pergi ke satu tempat tu, kita perlu singgah makan, ya. Mungkin boleh bawa bekal ataupun beli di kedai tanpa makan di kedai tersebut, ya. Maksudnya kita bawa di satu tempat untuk beriadah dengan anak-anak dan makan di tempat rekreasi tersebut. Sebab apa yang berlaku pada bulan Disember lalu, apabila kita tengok paparan yang dilihat, ya, dalam media sosial ketika itu, tempat-tempat makan penuh sesak, ya, dan juga tempat-tempat rehat dan sebagainya di musim-musim cuti. Jadi keadaan itu sebenarnya boleh dielakkan kalau kita mengambil kira lah tadi yang saya sebut tadi, tempat yang sesuai dan juga mengelakkan tempat-tempat yang berpotensi, ya. Yang paling jelas di sini ialah restoran ataupun tempat makan. Selain itu, saya ingat tak ada isu. Bagaimanapun, saya sangat menggalakkanlah ibu bapa sebelum membawa anak-anak ni keluar, pastikan mereka ni diberikan, kita taklah kata taklimat rasmi, ya, macam mana kita di tempat kerja, tapi pastikan anak-anak ini faham kepentingannya menjaga kebersihan tangan, penjarakan sosial, memakai pelitup muka, dan perkara ini tak boleh diambil mudah, ya. Maksudnya masing-masing mengambil peranan dan sepanjang perjalanan tersebut saling mengingatkan untuk sentiasa patuh pada SOP dan mengelakkan sebarang potensi jangkitan tersebut. Doktor, tidak ambil mudah ini mungkin ada dalam kalangan ibu bapa. Ini apa yang dapat dilihat dan juga perkongsian menerusi media sosial. Contohnya, kita bercakap berkaitan dengan bayi yang mungkin berusia setahun ke bawah yang tidak boleh pun memakai pelitup muka contohnya, tetapi masih berada di tempat awam. Ibu bapa dan juga penjaganya mungkin memakai pelitup muka dan juga ada penjarakan sosial. Risiko besar kepada anak-anak kecil dan juga bayi ini bagaimana, doktor? Secara umum, walaupun kita tengok dari segi pola klinikal, ya, anak-anak ni dan juga mereka yang secara umum 18 tahun ke bawah, ciri klinikalnya agak ringan, ya, berbanding individu yang berusia 60 tahun ataupun mereka yang mendapat masalah penyakit kronik. Bagaimanapun, risiko jangkitan tu tetap ada dan mereka ini juga berpotensi untuk menjangkitkan pula, walaupun mereka dalam keadaan yang tidak bergejala dan bergejala ringan, mereka mungkin berpotensi untuk menularkan pada ibu bapa ataupun saudara mara yang lebih berusia. Jadi pada pandangan saya perlu juga tak dielakkan, ya, anak-anak kecil ni. Saya menasihatkan sebenarnya pada ibu-ibu yang mempunyai bayi kecil, ya, anak-anak kecil, elakkan mereka ini berada di tempat awam. Satu, sebab mereka ni tak boleh kita nak pakaikan mask dan mereka sentiasa terdedah, ya, kepada keadaan luar. Dan saya berpandangan juga kalau misalnya kata perlu untuk keluar, pastikan kita pergi ke tempat yang tidak sesak, ya. Maksudnya kalau misalnya kata perlu membeli barang, mungkin perlu buat giliran, ya. Mungkin suami keluar dulu dan anak ni dengan isteri tunggu dalam kereta. Tak payahlah nak beli banyak-banyak. Tak payahlah bawa satu keluarga untuk membeli belah, saya bagi contoh. Dan saya melihat keadaan ini perlu diberikan perhatian, ya, sebab dalam suasana biasa saya perhatikan ramai yang tidak mengendahkan keadaan tersebut. Doktor, menjelang Disember 2021, kita cuba untuk mencapai imuniti kelompok selepas divaksinasi dan juga jumlah orang yang divaksin itu juga turut meningkat. Bagaimana? Adakah dengan keadaan sekarang, SOP dan juga jumlah dan juga pola kes ini kita mampu mencapainya menjelang akhir tahun ini? Ia ada dua keadaan berbeza. Maksudnya pola tingkah laku terhadap SOP ini dan juga pola tingkah laku terhadap menerima vaksin ke tidak. Sekarang ni kita kena mempromosikan, ya, kedua-dua aktiviti ini. Satu, kita kena memperketatkan SOP dan dalam masa yang sama juga kita melipat gandakan usaha untuk menggalakkan sebahagian besar daripada kalangan masyarakat kita untuk mendaftar MySejahtera, iaitu untuk mendapatkan vaksin. Sekiranya kedua-dua ni dapat kita laksanakan, kalau kita melihat kepada angka yang telah disasarkan oleh Kementerian Kesihatan, kita berpandangan, ya, seawal Oktober nanti, hujung Oktober, kita mampu mencapai liputan 70 hingga 80%. Namun apa yang agak menggusarkan ialah jumlah yang mendaftar, ya, dalam MySejahtera itu belum lagi mencapai sasaran yang kita harapkan, ya. Maksudnya fasa kedua seperti mana yang dimaklumkan oleh YB KJ sebentar tadi, iaitu akan bermula pada 19 April. Kita harap ia akan dapat diteruskan, ya, dengan lebih ramai lagi mereka yang akan mendaftar dan seterusnya jumlah-jumlah
golongan yang bersedia untuk divaksin. Pada pandangan saya, kita tidak boleh macam menunggu dah penuh barulah kita nak teruskan dengan perkhidmatan pemberian vaksin tu. Maksudnya mana-mana nanti siapa yang berminat untuk mengikuti program ini dapat diberikan supaya sasaran itu dapat dicapai seperti mana yang kita harapkan. Dan juga doktor, bercakap berkaitan dengan vaksin ini, pada pandangan dan juga pendapat doktor, adakah perlu dan juga sewajarnya pemberian vaksin ini diperluaskan kepada pihak swasta? Ini memberi maksud dan juga memberi makna bahawa sesiapa yang mungkin ada kemampuan dan juga berkelayakan boleh menerima daripada pihak swasta berkenaan. Saya difahamkan salah satu strategi daripada jawatan kuasa jaminan akses vaksin ini juga akan melibatkan swasta. Dan ia adalah merupakan satu perkembangan yang sangat baik. Dan dalam masa yang sama juga, saya memang sangat menggalakkan klinik-klinik swasta juga membantu pesakit mereka untuk mendaftar dalam MySejahtera. Dan dalam masa yang sama, kita sama-samalah berganding bahu dengan fasiliti kerajaan dalam membolehkan seramai mungkin individu yang dapat menerima vaksin seperti mana yang kita harapkan. Doktor, tadi doktor kita berbalik kepada apa yang doktor cakap tadi, dua pola berkaitan dengan kes yang tidak menunjukkan penurunan yang banyak dalam tempoh 2-3 minggu. Adakah ia disebabkan SOP ataupun disebabkan kepada mungkin adanya sektor-sektor yang pun telah dibuka dan juga masih lagi belum diperketatkan? Perlu ataupun wajar untuk kita laksanakan semula PKP contohnya ataupun memperketatkan PKPB dan sebagainya? Saya melihat sebaik saja kebenarannya untuk rentas negeri itu dan juga perubahan daripada PKP 2.0 kepada PKPB dan juga mungkin PKPP di sebahagian negeri. Saya ingat sehubungan dengan itu, pola penurunan tu dia agak perlahan sedikit disebabkan oleh adanya kluster-kluster dan juga kes-kes yang baru akibat sama ada rentas negeri ataupun apa yang berlaku di tempat kerja. Kluster tempat kerja pada pandangan saya dari dulu lagi memang memberikan pola yang signifikan terhadap kluster-kluster yang diperolehi dan dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi di samping peraturan di bawah Akta 342 oleh kerajaan melalui PKP, PKPB dan PKPP dan sebagainya, saya juga mengharapkan untuk di tempat kerja di bawah OSHA peruntukan di bawah Occupation Safety Health Act sepatutnya digunakan untuk memantau dan memastikan para pekerja supaya patuh terhadap peraturan-peraturan yang untuk mengelakkan tularan di tempat kerja. Sehubungan dengan itu juga, selain daripada di tempat kerja, di tempat luar ni, maksudnya kita tahu sektor banyak dibuka. Antara yang sektor dibuka ialah saya melihat restoran dan tempat makan. Semalam saja bila kita tengok mereka yang beratur kadang-kadang tidak menjarakkan langsung dan kadang-kadang di sebahagian daripada restoran dah tidak ada lagi penjarakan 1 meter dan sebagainya, masing-masing dengan cara masing-masing. Jadi di sinilah tadi yang kita sebut tadi, perlunya ada pemantauan di tempat-tempat yang berkenaan. Sebab satu yang saya lihat dari sejak kita melaksanakan peraturan di bawah 342 ni, aspek pemantauan agak longgar berbanding dengan apa yang dilaksanakan di masjid-masjid. Masjid sangat baik pelaksanaan pemantauan. Tapi di luar saya ingat tidak sedemikian. Jadi kalau kita boleh ketatkan di situ pun adalah juga sangat baik. Doktor, perkara yang paling popular ketika ini adalah pertanyaan-pertanyaan bila boleh rentas negeri. Setiap kali sidang media, itu sahaja yang menjadi pertanyaan dan juga persoalan penonton ataupun masyarakat Malaysia khususnya. Tetapi bagi doktor, apa indikator mudah untuk doktor bila rentas negeri ini boleh dilaksanakan? Untuk masa ini, kalau kita tengok, kita dah ada vaksin Dalam kata yang mengambil vaksin ni dapat memenuhi jumlah seperti mana yang disasarkan. Maksudnya signifikan kita sebut jumlah perkadaran di kalangan warga emas dan juga individu yang berisiko mengambil vaksin. Dan dalam masa yang sama, kita perhatikan pola tingkah laku masyarakat di luar sana, lebih 80 hingga 90% yang patuh pada SOP. Saya boleh mengatakan, kita yakin bahawa bila menjelang Aidilfitri nanti dengan sejumlah
saya ingat 6 ataupun 5 hingga 6 juta pada ketika itu kalau misalkan kita dapat penuhi sasaran vaksin tu, agak selamat sebenarnya kalau kita dapat benarkan 1 atau 2 minggu selepas hari raya. Tapi kalau misalkan kita punya keadaan sekarang ni dengan SOP-nya yang terus tidak dipatuhi dengan paparan gambar-gambar yang agak mendukacitakan kita, dan dalam masa yang sama masih lagi memandang mudah terhadap saranan kerajaan untuk mendaftar pada vaksin ini. Seperti mana yang kita maklumkan, untuk yang warga emas ni tak sampai 5 juta kalau saya tak silap yang mendaftar, di bawah 5 juta. Jadi keadaan itu agak merisaukan kita, sebab salah satu saya punya cadangan kepada kerajaan melalui Kementerian dan Majlis Keselamatan Negara ialah kita minta supaya mak ayah kita di kampung tu, mereka yang berusia lebih 60 tahun dan ibu ayah yang mempunyai penyakit kronik perlu divaksin terlebih dahulu sebelum dimedahkan rentas negeri. Sekiranya tidak kita berdepan dengan kemungkinan bukan sahaja kes-kes yang baru, tapi sekiranya mereka dijangkiti, ada kemungkinan akan mendapat kesan-kesan teruk dan mungkin boleh menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak kita jangkakan. Dan juga doktor, akhir sekali kita nak melihat kepada banyak perkara untuk kita capai, terutamanya berkaitan dengan vaksin, penurunan kes, menyekat penularan dan sebagainya. Tetapi di akhir sekali, apa yang doktor boleh katakan bahawa segala bentuk SOP, segala apa yang disarankan oleh MKN dan juga KKM ini perlu dipatuhi, bukan sahaja mereka yang dah terima vaksin, tetapi kepada keseluruhan rakyat Malaysia untuk pastikan bahawa rentas negeri itu boleh, penularan itu dapat dikawal dan kita pun boleh balik kampung jumpa dengan ibu bapa. Yang penting di sini ialah kita tidak boleh mementingkan diri sendirilah, Maksudnya untuk memberikan bukanlah kita nak sebut dari segi kita sebut kebebasan, maksudnya pergerakan untuk seluruh masyarakat negara ini bergantung kepada pola tingkah laku individu. Kalau ada je sebahagian individu yang tidak patuh pada SOP, ia akan menyebabkan berlakunya kes-kes baru, penularan dan seterusnya akan menyebabkan kesan terhadap keseluruhan masyarakat dan negara. Jadi keadaan ini kita perlu mengambil berat, Dan ini yang saya sebut tadi, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Sekiranya buat majlis perkahwinan, buat majlis-majlis dan sebagainya, kita perlu memberikan tumpuan supaya SOP itu dipatuhi, memberikan kelegaan kepada seluruh rakyat Malaysia, dan kita harap pada menjelang ataupun selepas hari raya 1 atau 2 minggu nanti kita boleh merentas negeri tanpa kerjasama setiap individu sukar untuk kita laksanakan apa yang kita harapkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada pakar kesihatan awam Profesor Madya Dr. Malina Osman. Apa yang perlu kita faham dan juga kita ketahui bahawa walaupun semeriah mana pun kenduri dan juga riadah, SOP harus kita ambil peduli dan jangan tidak endah berkaitan dengan segala tindakan ataupun saranan daripada MKN dan juga KKM. Terima kasih sekali lagi doktor atas diskusi itu tadi. Sekian dulu agenda awal ni dari World Trade Center Kuala Lumpur. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.